Selamat pagi anak-anak 4 Inovasi dan juga Dimensi, Selasa 28 April 2020. Kita masuk bab 9, kebarangkalian peristiwa bergabung. Kita masuk subtopik yang pertama, iaitu peristiwa bergabung. Okay, bagi memahami peristiwa bergabung, kriteria kejayaan yang kita nak capai hari ini ialah memerihalkan peristiwa bergabung dan menyenaraikan peristiwa bergabung yang mungkin. Jadi kita buat sedikit imbasan semula. Kebarangkalian sebenarnya kita dah belajar dalam tingkatan 2 bab 13 kebarangkalian mudah. Okey. Jadi ruang sampel ialah set yang mengandungi semua kesudahan yang mungkin bagi suatu eksperimen. Dan ruang sampel biasanya kita tandakan dengan huruf S yang besar. Okey, kalau ruang sampel kita ialah hasil balingan dadu, Jadi ruang sampel kita akan terdiri daripada, kalau dadu kita ada nombor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Ini dikenali sebagai ruang sampel apabila peristiwa kita ialah membaling dadu. Okey. Kesudahan suatu peristiwa, kita tengok kesudahan suatu peristiwa bergabung boleh diwakili dengan pasangan bertertib. Okey, yang ni juga pasangan bertertib juga kita dah belajar masa tingkatan 2. Tekan shilling yang pertama dipilih oleh murid pertama ialah 10. Okey, shilling yang kedua pula dipilih oleh murid kedua iaitu 20 sen. Jadi kita gabungkan peristiwa tu dalam keadaan bertertib. Murid pertama dapat 10, murid yang kedua dapat shilling 20. Okey, kita buat dalam bentuk kurungan. Kurungan untuk menunjukkan pasangan bertertib. Baiklah, sekarang kita lihat pula konsep peristiwa bergabung yang perlu kita belajar hari ini. Ini menunjukkan bilangan. N menunjukkan bilangan. Okey, bilangan ruang sampel. Jumlah kesudahan kita. Kalau kita ada peristiwa A dengan peristiwa B, jumlah ruang sampel, bilangan ruang sampel yang perlu kita senaraikan ialah bilangan A darab dengan bilangan B. Contohnya peristiwa kita bilangannya ada katakan 2. Peristiwa B kita bilangannya ada 3. Jadi jumlah ruang sampel yang perlu kita senaraikan dia akan mengandungi 2 darab 3. Ada 6 unsur di dalam ruang sampel kita. Itu maksudnya. Okay. Kita tengok contoh yang pertama. Tuliskan ruang sampel bagi peristiwa bergabung. Peristiwa bergabung kita nak ruang sampel. Ruang sampel maksudnya semua kesudahan yang ada. Okey. A. 5 kepingkat berlabel huruf TEKUN. Okey, dimasukkan ke dalam sebuah kotak. 2 kepingkat dikeluarkan daripada kotak secara rawak satu demi satu tanpa pemulangan. Maksudnya, kalau saya dah ambil T, saya tak pulangkan. Maksudnya, kali kedua saya ambil mungkin ada E, K, U atau N. Okey. Jadi, kalau saya nak tahu berapa nilai kesudahan yang perlu saya senaraikan, okey, saya ada 5 kad. Bagi ambilan pertama di dalam kotak ada 5. Okey. Bagi ambilan kedua dalam kotak ada tinggal 4 sebab tanpa pemulangan. So NA kita nak tahu N apa untuk ruang sampel sama dengan NA darab NB sama dengan
5 darab 4 sama dengan 20. Maksudnya ada 20 kesudahan yang mungkin. Jadi, apa kesudahannya? Kesudahannya ialah mungkin T dan E, T, K, T, U ataupun TN. TE, TK, TU, TN. Okey, katakan kad pertama yang saya ambil pula adalah kad E. Kalau kad pertama E, maksudnya kemungkinan yang boleh saya dapat ialah ET, EK, EU ataupun EN. ET, EK, EU ataupun EN. Okey. Seterusnya, kalau saya dapat K, mungkin saya akan dapat KT, KE, KU ataupun KN. KT, KE, KU atau KN. Okey, kalau saya dapat kad U dalam ambilan pertama, saya mungkin akan dapat UT, UE, UK atau UN. Okay, UT, UE, UK atau UN. Katakan untuk ambilan yang seterusnya saya mungkin dapat N dulu. N untuk kad yang pertama. Kalau N untuk kad yang pertama, seterusnya saya mungkin dapat NT, NE, NK ataupun NU. NT, NE, NK ataupun NU. Jadi saya kira ada berapa kesudahan yang telah saya senaraikan. Ada tak saya tertinggal apa-apa kesudahannya? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Itu maksud jumlah kesudahannya adalah 20 bagi ruang sampel. Ruang sampel ialah semua kemungkinan yang boleh berlaku. Baiklah, kita tengok contoh yang seterusnya. 2 keping shilling dilambungkan. Okay. A mewakili angka, G mewakili gambar masing-masing. Jadi kalau saya membaling 2 kali. Okay. Kali pertama saya mungkin dapat A. Kalau saya dapat A untuk kali pertama, kali kedua saya mungkin dapat A, saya mungkin dapat gambar. Jadi kesudahan kat sini ialah A gambar. Okey, kalau katakan mungkin balingan pertama saya dapat, kalau saya tak dapat angka, mungkin saya dapat gambar. Kalau saya dapat gambar, balingan kedua mungkin saya dapat angka ataupun mungkin saya dapat gambar. Jadi kesudahannya akan menjadi gambar, angka, gambar, gambar. So ini dipanggil ruang sampel. Semua kesudahan yang mungkin akan berlaku. Jadi kita tulis dalam pasangan tertib dan ditutup dengan tata tanda set. Jangan lupa ruang sampel kena tutup dengan tata tanda set. Okey, inilah jawapan yang kita kehendaki. Okey, macam mana kita nak tahu jumlah kesudahan kita betul ataupun tidak? Okey, balingan pertama, balingan A, saya ada 2 kemungkinan, gambar ataupun angka 2. So balingan B, saya juga ada 2 kemungkinan, gambar ataupun angka. Jadi jumlah kesudahan ialah NA darab NB, iaitu 2 darab 2 sama dengan 4. Jadi betul tak 4 kesudahan yang telah saya senaraikan? Okey, 1, 2, 3, 4. Jadi betullah jawapan kita, 4 kesudahan bagi ruang sampel. Jadi anak-anak 4 inovasi dan juga dimensi, tugasan kita hari ini ialah muka surat 245, praktiskan diri 9.1a, buat soalan 1, 2 dan 3 saja. Buat dalam buku latihan ya. Okey, bagi yang tiada buku teks, boleh juga rujuk dalam slide yang ini. Jadi bagi yang ni ialah pelajar yang tidak ada buku teks, boleh rujuk juga
Kita tengok ruang sampel untuk soalan 1, ruang sampel. Okey. Bagi ruang sampel, soalannya kata 2 buah buku diambil secara rawak daripada sebuah rak yang mengandungi 2 buah buku sejarah, sebuah buku geografi, sebuah buku matematik. Okey, so 2 buah buku. Okey, soalan 1. Bagi ambilan pertama. Okey, saya ada berapa buah buku? Saya mula-mula katakan ambilan pertama, saya ada 4 buah buku sebab 2 sejarah, 1 geografi, 1 matematik. So, bagi ambilan kedua, kalau saya dah ambil sebuah buku, ambilan kedua saya tinggal 3 buah buku. So jumlah ruang sampel, jumlah unsur yang ada dalam ruang sampel, kita kena senaraikan 4 darab 3, maksudnya di dalam ruang sampel kita ada 12 kesudahan. Ada 12 kesudahan. Jadi ambilan pertama saya kalau sejarah, ambilan kedua saya mungkin saya dapat sejarah lagi ataupun saya dapat geografi ataupun saya dapat matematik. Jadi kesudahan saya di sini ialah sejarah dan sejarah, sejarah geografi, sejarah matematik. So kalau saya tak dapat sejarah, okey, sejarah sebenarnya ada 2 buah buku jadi kita kena label sejarah 1, sejarah 2, sejarah 1, sejarah 2, sejarah 1, sejarah 1. Okey. Kalau saya tak dapat buku yang pertama yang sejarah 1, mungkin saya dapat buku sejarah 2. Jadi, senaraikan semua sekali. Mungkin dapat sejarah 1 bagi ambilan yang kedua, ataupun dapat geografi, ataupun matematik. Ada lagi kan? So, geografi. Apa lagi 1, 1, 2, 3? Dengan matematik. Kemungkinan yang kedua 1, 2, 3 juga. Jadi, berapakah kesudahan kat sini? Kita dah semak kesudahan kat sini tadi adalah jumlahnya 12. So jumlah kesudahan kat sini nanti senaraikan semuanya sekali. Jumlah kesudahannya sepatutnya ada 12 kesudahan. Jadi tulis balik soalan nak tulis ruang sampel soalan nak tulis ruang sampel. Jadi tulis balik ruang sampel kita S sama dengan buka tata tanda set. Okey, katakan pasangan bertertib yang pertama tadi kita cari sejarah 1, sejarah 2. Okey, pindahkan jawapannya kat sini masuk dalam ruang sampel set. Apa lagi? Sejarah 1, geografi. Dan senaraikan semua sekali. Ada berapa kat sini? Ada 12 lah. Okey. Kita tengok soalan nombor 2 pula. Soalan 1 kita dah tengok tadi ada 12 kesudahan. Soalan nombor 2, jantina anak bagi keluarga yang mempunyai 2 orang anak. Saya nak semak berapakah kesudahan yang saya perlu ada nanti. Okey, anak pertama. Okey, katakan saya buat A, anak pertama A. Kalau saya tak dapat anak lelaki, saya dapat anak perempuan. So ada 2 kesudahan kat situ. Anak kedua, saya label B. Anak kedua, kalau saya tak dapat lelaki, mungkin saya dapat perempuan. So ada 2 kesudahan juga. Jumlah kesudahan yang ada dalam ruang sampel saya ialah 2 darab 2. Maksudnya ada 4 kesudahan sebenarnya. Jadi kalau saya terkurang daripada 4, kena simak semula. Okey. Lepas tu, kita boleh buat macam ni. Anak pertama. Anak pertama kalau dapat perempuan, anak kedua mungkin saya dapat perempuan ataupun lelaki. Jadi kesudahan saya di sini ialah perempuan. Koma yang ni. Okey, kalau tak perempuan, lelaki. Okey. Kalau pilihan pertama, kalau kemungkinan pertama bukan perempuan, mungkin dapat lelaki. So, yang ni teruskan. Mungkin dapat apa? Ini mungkin dapat pilihan yang kedua dapat apa? So yang ni berapa? Apa kesudahannya? Tolong senaraikan jumlah kesudahan kat sini ada 4.
So selepas kita dapat kesudahan daripada jawapan yang ada kat sini, kita tulis ruang sampel sama dengan apa dia? Senaraikan kesudahan-kesudahan yang diperolehi. Ada 4 kesudahan yang kita dapat. 4 kesudahan yang kita dapat kat sini. Masukkan ke dalam ruang sampel kita. Okey, kita tengok soalan nombor 3 pula. 1 dah buat, 2, 3 dah buat. Okey, dadu kita katakan bilangan kesudahan yang ada pada dadu. Dadu ada berapa kemungkinan? Dadu kita ada nombor 1 sampailah 6. So ada 6 kesudahan. Okey, yang kedua B. Katakan dadu ialah A, shilling ialah B. Shilling kita ada gambar ataupun angka saja. So ada berapa kesudahan? 2. So jumlah ruang sampel kita sepatutnya nanti ada 6 darab 2 sama dengan 12 kesudahan. Jadi macam mana kita nak buat? Katakan A. Kesudahan A. Saya mungkin dapat nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, bagi kesudahan yang B, sekeping duit shilling. Sekeping duit shilling kalau 1, bila saya baling duit shilling, mungkin saya dapat gambar. Kalau tak dapat gambar, angka. So kesudahan di sini, okey, pasangannya ialah 1 gambar ataupun 1 angka. Okey, katakan saya tak dapat 1, saya mungkin dapat 2. So kesudahannya apa dia? Okey, buat semua sekali untuk dapatkan jumlah kesudahan ini semuanya apa dia? Buat sendiri. Okey, jumlah kesudahan yang sepatutnya kita akan dapat ialah ada 12 kesudahan. Dari mana kita tahu? Dari tadi yang kita buat NS ada 12 kesudahan. Selepas kita dapat jawapan tersebut, tuliskan ruang sampel. Ruang sampel saya ialah S sama dengan buka tata tanda set. Kemungkinan pertama, mana kita dapat kesudahannya daripada yang ini yang kita dah buat ni. Masuk dalam kesudahan ruang sampel. 1 G, 1 A. Buat sampai habis. Mesti senaraikan bukan buat dot saja. Okey. Jadi itu saja untuk pembelajaran hari ini. Selamat belajar, jaga kesihatan, patuhi PKP dan jangan lupa buat tugasan yang diberikan.